Persaudaraan Ilmu dalam Al-Maunah ataupun disingkatkan sebagai Al-Maunah ialah sebuah pertubuhan yang terlibat dalam ilmu persilatan. Pada mulanya, Al-Maunah hanya menawarkan kelas silat dan perubatan tradisional Islam, tapi akhirnya bertukar menjadi kepada organisasi pengganas militan tempatan di negara ini. Kumpulan ini diketuai oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali. Amin telah merancang untuk menggulingkan kerajaan Malaysia dengan mengadakan pemberontakan bersenjata. Kata Amin, corak pemerintahan negara tidak Islami dan justru mereka ingin mengubah dan mengambil tampuk pemerintahan dengan kekerasan, di mana kalau difikirkan cara ini langsung tak Islami. Amin telah berjaya merekrut sebilangan pengikut setia di bawahnya dan mewujudkan satu aliran fahaman sesat. Dia menjanjikan ilmu mistik dan kebal. Amin juga berkata dirinya mampu terbang dan berjalan atas air. Tipu helah licik Amin ini tidak berhenti di situ. Amin berkata bahawa dia tidak akan berkongsi ilmunya, melainkan pengikutnya tak setia pada setiap arahannya. Hal ini membuatkan pengikutnya tidak mempersoalkan tidak tanduk Amin. Amin juga menambah, jika pengikutnya mahu mendapatkan ilmu persilatan dan perubatan yang tinggi, mereka perlu mengikut 7 fasa. Pada fasa ke-7, Amin berhelah bahawa tentera akan mengikut sama dalam latihan mereka. Al-Maunah terkenal dengan tindakan nekat mereka melakukan pencerobohan ke dalam kem askar. Hasilnya, sejumlah besar senjata api daripada depoh persenjataan negara telah dicuri. Kumpulan tersebut kemudiannya mendirikan pengkalan rahsia di kawasan hutan berhampiran Kampung Jenalik di Sauk, negeri Perak, di mana mereka telah kemudiannya dikepung oleh polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Pada awal pagi 2 Julai 2000, seramai 20 ahli kumpulan Al-Maunah telah menaiki 3 kenderaan Pajero dan bergerak ke pos 2 Kem Kuala Rui pada jam 2.50 pagi dan kemudiannya ke Kem Batalion 304 Regimen Askar Wataniah pada jam 4 suku pagi. Mereka berpakaian celoring tentera dan berlagak melakukan pemeriksaan mengejut ke atas kem-kem askar tersebut. Tindakan dan lagak mereka ini berjaya memperdayakan anggota tentera di situ. Amin dan orang-orangnya menggunakan 3 kenderaan Mitsubishi Pajero hijau yang menggunakan nombor pendaftaran tentera palsu yang bermula daripada huruf Z. Anggota tentera di 2 kem tersebut telah diperdayakan dengan membenarkan mereka masuk ke dalam kawasan kem. Amin dan pengikutnya telah melarikan sejumlah besar senjata api dan peluru, iaitu 97 laras rifle M16, 2 laras rifle Steyr AUK, 4 senjata machine gun, 6 senjata machine gun ringan, 5 pelancar bom tangan M203, 180 lebih kelopak M16, 26 bilah pisau bayonet, 9,000 lebih butir peluru 556 dan juga 60 butir peluru grenade 40mm. Ahli kumpulan tersebut kemudiannya menyembunyikan diri di dalam hutan Bukit Jenalik. Amin mengagih-agihkan semua senjata yang dilarikan tersebut kepada orang-orangnya untuk dilatih. Bunyi tembakan yang jarang didengar oleh penduduk kampung hasil daripada tembakan senjata api tersebut telah menarik perhatian orang kampung dan pihak polis. Sejurus berita ini diketahui, Polis Diraja Malaysia telah membuat sekatan di sektor radius Bukit Jenalik. Angkatan Tentera Malaysia yang diketahui oleh Komander Tentera Darat Lieutenant General Zaini Muhammad Said juga telah menawarkan bantuan awal penuh kerana senjata-senjata tersebut adalah milik tentera. Antara yang terawal sampai untuk menyelidik ialah Korporal Detektif Sagadevan dan Korporal Dolah. Kemudiannya Sarjan Muhammad Shah juga telah tiba di lokasi tersebut. Sebelum mereka berdua sempat patah balik, anggota Al-Maunah telah nampak mereka dan melepaskan tembakan amaran. Di bawah bukit, Korporal Dolah tak mendapat apa-apa berita daripada rakan sekerjanya dan melaporkan terus kepada ibu pejabat. Sarjan Muhammad Shah dan Korporal Detektif Sagadevan serta seorang penduduk kampung Jaafar bin Putih telah dijadikan tebusan oleh Al-Maunah. Jaafar ditangkap ketika beliau sedang meneliti dusun duriannya. Dalam komunikasi radio yang digunakan oleh kumpulan tersebut, mereka memaklumkan bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur jika tuntutan ke atas Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, untuk meletakkan jawatan dalam masa 24 jam tidak dipenuhi. 2,000 anggota keselamatan negara telah mengepung kedudukan kumpulan Al-Maunah di Bukit Jenalik. Sejumlah anggota peninjau komando telah dihantar untuk menyusup masuk ke dalam perkhemahan Al-Maunah. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan intel dan maklumat risikan.
Walau bagaimanapun, seorang anggota komando ATM, Trooper Matthew Anak Medan, telah tertangkap dan dijadikan tebusan oleh Al-Maunah. Trooper Matthew ditangkap oleh salah seorang orang kanan Amin, Jemari bin Yusuf. Apabila Trooper Matthew ditanya siapakah dia, apakah tujuan dia, Trooper Matthew telah menampilkan tahap disiplin yang sangat tinggi dengan tidak mendedahkan apa-apa pun maklumat tentang operasi semasa. Apabila Amin mengetahui identiti Trooper Matthew, Amin telah menyeksa Matthew dengan menembak kakinya, kemudian menyuruh Jemari untuk membunuh Trooper Matthew. Saja Muhammad Shah yang juga salah seorang tahanan menceritakan bahawa mereka telah diseksa dan dianiaya selama lebih 4 hari. Mereka dipaksa untuk menggali parit di kawasan Bukit Janlik untuk dijadikan sebagai kubu pertahanan jika pengkalan tersebut diserang. Pada sebelah malam pula, mereka telah diikat pada pohon durian. Pada masa itu, Muhammad Shah dan Saga Devon mengebumikan Trooper Matthew di dalam salah satu parit kubu tersebut. Pada malam tersebut, Angkatan Tentera Malaysia telah menggunakan taktik psikologi dengan memasang muzik tentang keluarga dan kasih sayang. Diikuti dengan rayuan daripada ahli keluarga meminta suami dan ayah mereka untuk menyerah diri. Pada masa itu, barulah kebanyakan pengikut Amin sedar bahawa ini bukan latihan. Amin mengancam untuk membunuh mereka jika mereka keluar dan lari. Pada pagi 5 Julai tahun 2000, seorang anggota Al-Maunah telah ditembak oleh pasukan keselamatan. Sebagai balas dendam, Amin bertindak dengan menembak Kopral Saga Devon. Jasad Saga Devon kemudiannya dikebumikan bersebelahan Trooper Matthew oleh Sarjan Muhammad Shah dan Jafar Putih. Pada malam keempat, Angkatan Tentera Malaysia sekali lagi menggunakan taktik psikologi. Pasukan keselamatan telah menembak bertubi-tubi ke arah langit untuk mengganggu, mengacau dan membuatkan kumpulan tersebut tak senang tidur. Tindakan tersebut telah mengejutkan kumpulan pengganas tersebut dan membuatkan mereka goyah. Masuk hari kelima, seramai 20 orang anggota pasukan elit 69 Komando Pasukan Gerakan Khas PDRM telah mendaki bukit ke arah kumpulan Al-Maunah berkemah. Salah seorang daripada pasukan komando tersebut ialah ASP Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Setelah mendapatkan perlindungan yang sesuai daripada ahli kumpulannya, ASP Abdul Razak bergerak bersendirian menyelinap masuk ke dalam kubu Yusof. Dengan sikap berani dan tawakal, beliau sendiri telah bertemu dengan ketua kumpulan Al-Maunah iaitu Amin. Telah berlaku perbincangan dan perdebatan secara ilmiah antara ASP Abdul Razak dan juga Amin yang mengambil masa lebih kurang 2 jam. ASP Abdul Razak mempersoalkan apa rasionalnya mereka dengan ajaran agama dengan membunuh orang dan menghalalkan matlamat mereka dengan kekerasan dan kesalahan. Akhirnya, ketua kumpulan Al-Maunah, Amin tersebut bersetuju untuk menyerah diri. Sementara itu, di bawah bukit, Lieutenant General Zaini telah melancarkan gerakan ofensif. Deruman kenderaan perisai telah meriuhkan keadaan dan membuatkan situasi kembali tegang. Sebilangan pengikut Al-Maunah yang telah menyerah kalah kembali mengutip semula senjata api mereka. ASP Abdul Razak terperangkap antara kumpulan Al-Maunah dan pasukan tentera yang menyerang. Perundingan mereka tergendala seketika. Lieutenant General Zaini telah bersemuka dengan Amin. Sementara itu, pasukan keselamatan telah menyelamatkan Sarjan Muhammad Shah dan penduduk kampung Jafar Putih dengan membawa mereka ke tempat selamat. Amin berkata bahawa dia mahu berada di kawasan tersebut dan menyuruh tentera untuk beredar. Namun, Lieutenant General Zaini dengan lantas berkata itu tidak mungkin berlaku. Amin tergamam dan bertindak agresif. Dia mengangkat senjata dan mengacukan ke tubuh Lieutenant General Zaini. Kemudiannya melepaskan tembakan. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Tembakan tersebut tersasar dan terkena orang Amin. Lieutenant General Zaini dengan lantas menerkam Amin dan menumbangkan dirinya ke tanah. Pada jam 5 petang, pasukan keselamatan telah berjaya menangkap kesemua 30 militan Al-Maunah. Kesemua senjata yang dicuri telah berjaya dirampas semula. Amin dan pengikutnya telah didakwa kerana mengkhianati Yang di-Pertuan Agong. 15 pengikut yang terlibat secara langsung telah disabitkan penjara seumur hidup, manakala 10 yang lain dihukum penjara 10 tahun.
Muhammad Amin, Muhammad Razali dan 3 orang kanannya telah didapati bersalah dan dikenakan hukuman mati. Kesemua mereka telah digantung di penjara Sungai Buloh pada tahun 2006.